Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Sultan Johor Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara. Turut melafaz sumpah memegang jawatan ialah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan dibuat oleh Raja-Raja Melayu pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas pada Oktober lepas bagi tempoh 5 tahun. Terdahulu ketibaan Sultan Ibrahim di Istana Negara disambut dengan isyarat ketenteraan penuh tradisi. Seri Paduka Baginda menerima hormat diraja daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja di dataran Istana Negara. Serentak itu, pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja memainkan lagu Negaraku sebelum Sultan Ibrahim berkenan memeriksa Kawalan Kehormatan Utama. Pulau Langkawi dinobat sebagai salah sebuah daripada 10 pulau terbaik dunia dalam World's Best Award 2023. Pemilihan dibuat pembaca majalah Travel Plus Leisure. Majalah yang diterbitkan sejak tahun 1937 itu mempunyai lebih 4.8 juta pembaca di seluruh dunia. Kerajaan Negeri Kedah menzahirkan ucapan tahniah kepada semua pihak terlibat menjadikan Langkawi destinasi pelancongan terulung dunia. Bermula hari ini, penumpang LRT dari arah Ampang, Seri Petaling dan Putra Heights boleh meneruskan perjalanan ke stesen Masjid Jamek tanpa perlu menukar kepada tren perantara. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid Rail berkata, penumpang masih perlu mendapatkan bas perantara percuma dari stesen Masjid Jamek ke stesen Bandaraya. Rapid Rail juga akan menjalankan operasi percubaan akhir antara stesen Masjid Jamek dan stesen Bandaraya sebagai persiapan sebelum pembukaan semula laluan berkenaan. Seorang lelaki warga Indonesia ditembak mati selepas menyerang anggota polis dengan parang di sebuah pangsapuri di Bukit Subang, Shah Alam. Menurut Ketua Polis Selangor, lelaki tersebut adalah suspek kes bunuh seorang wanita warga Indonesia yang dibunuh kejam dengan 8 tikaman Isnin lalu. Suspek meninggal dunia di tempat kejadian dan sebilah parang panjang berukuran 2.8 cm dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Siksaan. 4 daripada 6 wanita yang dikaitkan dengan video Hot Daddy dalam aplikasi X masing-masing didenda antara RM2,500 hingga RM4,800. Tertuduh yang berusia 22 hingga 36 tahun itu mengaku bersalah kerana memiliki video lucah dalam telefon bimbit dan peranti mereka. Mahkamah turut memerintahkan kesemua wanita itu menjalani hukuman penjara antara sebulan hingga 6 bulan jika gagal bayar denda. Sementara itu, seorang pemilik butik pengantin dihukum penjara setahun dan 1 sebatan kerana menipu pelanggannya melibatkan kerugian RM9,000 tahun lepas. Tertuduh didakwa memperdaya seorang wanita berusia 29 tahun dalam urusan khidmat perancang perkahwinan. Kesalahan dilakukan di sebuah kondominium di Taman Syamalin Perkasa Ceras pada 23 dan 25 Ogos 2023. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Siksaan. Seorang penyelia kilang ais dan ejennya direman 7 hari kerana disyaki menawar dan memberi rasuah RM500 kepada penguatkuasa JPJ. Suspek ditahan Selasa lalu ketika hadir di pejabat SPRM Port Dickson. Mereka didakwa menawarkan suapan untuk elak pemandu lori ais yang ditahan JPJ daripada dikenakan tindakan. Pemandu berkenaan didapati lakukan beberapa kesalahan seperti tiada lesen memandu. Seorang wanita warga Tanzania berjaya diselamatkan dalam operasi membantras kegiatan pemerdagangan orang. Ketua Pengarah Imigresen berkata serbuan di sebuah pangsapuri di ibu negara itu dibuat hasil maklumat Suruhanjaya Tinggi Republik Tanzania di Kuala Lumpur. Mangsa yang berusia 25 tahun dijanjikan pekerjaan oleh sindiket yang menguruskan kemasukannya ke dalam negara. Bagaimanapun, wanita tersebut dipercayai dieksploitasi sebagai pekerja seks. KPDN Kedah berjaya mematahkan cubaan menyeleweng diesel hasil serbuan di stor haram di kawasan perindustrian Pinang Tunggal, Sungai Petani. Serbuan turut merampas dan menyita beberapa peralatan yang digunakan untuk aktiviti haram itu dianggarkan berjumlah hampir RM43,000. Siasatan dijalankan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.
265 aduan penganiayaan haiwan dan 5 kertas siasatan dibuka Jabatan Perkhidmatan Veterina Pulau Pinang sepanjang tahun lalu. Antara bentuk penganiayaan tersebut termasuk memelihara haiwan dalam kandang dan sangkar kecil, mengikat haiwan di tengah panas dan tidak memberi makan secukupnya. Anjing dan kucing antara haiwan paling tinggi dianiaya, termasuk diberi racun. Kesemua kes terbabit disiasat mengikut Seksyen 29/1/I Akta Kebajikan Haiwan 2015. Di Ipoh Perak, 11 telefon bimbit jenama Oppo dan 31 unit aksesori telefon jenama sama di Persiai Tiruan dirampas dalam operasi KPDN Perak. Pengarah KPDN Perak berkata rampasan dibuat dalam serbuan ke atas 2 premis perniagaan di sekitar pusat beli belah di Ipoh. 2 lelaki tempatan berusia 30-an ditahan untuk membantu siasatan. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM10,869. 61 premis makanan di Melaka diarah tutup kerana tidak bersih sepanjang tahun lalu. Arahan penutupan dikeluarkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Selain itu, lebih 2,000 kompaun dikeluarkan dengan nilai keseluruhan RM1.2 juta atas pelbagai kesalahan berkaitan kebersihan di bawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. 13,350 kilogram ayam beku bernilai hampir RM100,000 termasuk cukai dirampas Kastam Kelantan. Semua ayam sejuk beku yang diragui status halal dipercayai diseludup dari Thailand dan ditemui dalam 2 lori yang ditinggalkan di tepi jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967. 40 warga asing ditahan dalam serbuan Jabatan Imigresen Johor ke atas 44 premis sekitar Johor Bahru, Segamat, Batu Pahat dan Mersing. Tahanan melibatkan 9 lelaki Nepal, 5 lelaki Bangladesh, 2 wanita Indonesia, 15 lelaki dan 4 wanita Myanmar, seorang lelaki Kemboja dan 3 warga India. Mereka ditahan mengikut Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959-63 Akta 155 kerana bekerja tanpa permit yang sah dan tinggal lebih masa. 3 keluarga hilang tempat berteduh setelah rumah di Kampung Bahagia Jaya Tengah, Sibu musnah dalam kebakaran. 13 penghuni itu termasuk seorang OKU telah berjaya keluar sebelum ketibaan bomba ke lokasi. Kebakaran melibatkan 2 buah rumah jenis tidak kekal, turut musnah sebuah kereta, van dan 3 buah motosikal. Gangguan bekalan air di beberapa kawasan di Pulau Langkawi berpunca daripada ketidakcukupan sumber air mentah untuk diproses. Ia susulan fenomena El Nino yang mengakibatkan paras Sungai Melaka di Pulau Pelancongan itu semakin menyusut. Justru pengguna dinasihat agar berkhemah menggunakan air terutama semasa musim cuti perayaan dan persekolahan. Tandas bersih cerminan keimanan Islam. Itu matlamat ditetapkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk semua masjid di wilayah Persekutuan. Beliau berkata walaupun usaha tersebut dianggap kecil, namun ia melambangkan keimanan umat Islam. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali dilantik Ketua Pengarah Agensi Pintu Masuk dan Sempadan Malaysia MCBA. Perkara itu dimaklumkan Menteri Dalam Negeri pada sidang media di Putrajaya. Datuk Seri Hazani adalah individu pertama menjawat jawatan itu dan dipilih berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Penganjuran konsert artis antarabangsa Ed Sheeran akan diteruskan. Menteri Komunikasi berkata perkara itu telah dirujuk kepada Jawatankuasa Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara JK Puspal. Ed Sheeran dijadual membuat persembahan 24 Februari ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pasaran ekuiti tempatan diunjur lebih baik tahun ini disokong unjuran pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Menurut Pengerusi Bursa Malaysia, prestasi pasaran saham setakat bulan pertama 2024 meningkat ketara dengan purata nilai dagangan harian sebanyak RM3.2 bilion. Manakala aliran masuk pelaburan asing berjumlah RM512 juta.
SIM Darby Beyond Auto SDBA mencatat pencapaian cemerlang tahun lalu apabila jenama BYD muncul peneraju pasaran kenderaan elektrik EV di Malaysia. Prestasi kukuh itu mencerminkan populariti BYD seiring minat rakyat tempatan yang bertambah terhadap kenderaan lestari. Ini turut dibuktikan menerusi 660 tempahan diterima bagi model BYD Atto 3 dan BYD Dolphin sempena Tahun Baru Cina. Bank Rakyat menyasarkan peningkatan dana sebanyak RM100 juta menerusi akaun pelaburan iRisky Plus tahun ini. Setakat 31 Disember 2023, RM202 juta pelaburan berjaya direkodkan daripada akaun tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif bank itu berkata, akaun pelaburan tersebut menyediakan pulangan yang lebih tinggi dengan kadar keuntungan yang stabil kepada pelanggan. Firma modal teroka global Antler umumkan pusingan pelaburan peringkat awal berjumlah RM24.2 juta kepada 37 syarikat pemula di seluruh Asia Tenggara termasuk Malaysia. Pembiayaan terbesar itu menandakan komitmen dan permulaannya di negara ini disokong perkongsian strategik bersama Khazanah Nasional Berhad. Antler memaklumkan portfolio syarikat pemula niaga tersebut merangkumi 19 sektor meliputi kecerdasan buatan, teknologi kewangan serta penjagaan kesihatan. 14,296 suri rumah berinsurans di Terengganu telah menyertai skim keselamatan sosial suri rumah sejak diperkenal berkesu pada Disember 2022. Pengarah berkesu negeri memaklumkan lebih RM99,000 pampasan telah dibayar kepada penerima dan waris. Ia melibatkan 54 kes dari Januari hingga November 2023. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor bagi menyelaras beberapa dasar untuk memastikan pembentukan zona ekonomi khas Johor Singapura dipercepatkan. Menteri Komunikasi memaklumkan satu mesyuarat dikendalikan Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan diadakan bagi tujuan itu dalam masa terdekat. Ia bagi membolehkan beberapa perkara dan dasar di peringkat pusat dan negeri ke arah usaha tersebut dapat diselaraskan. Jumlah kematian melibatkan rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis di Gaza terus meningkat. Terbaru 26,637 orang dilaporkan telah terkorban. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, dalam tempoh kurang 48 jam lalu, tentera negara haram Israel telah membunuh 215 dan menjederakan 300 rakyat Palestin. Lebih 65,000 orang cedera sejak konflik berlaku. 11 kanak-kanak Palestin yang cedera antara kumpulan pertama tiba di Itali dari Gaza. Mereka diiringi anggota keluarga untuk menerima rawatan lanjut di hospital-hospital Itali. Inisiatif kemanusiaan Itali ini menyediakan rawatan kepada lebih 100 kanak-kanak Palestin. Itali turut mendesak Israel menghentikan tindakannya terhadap rakyat Palestin dengan segera dan mengiktiraf negara Palestin. Senator Amerika Syarikat Bernie Sanders meminta pentadbiran Biden mengembalikan pembiayaan UNRWA. Menurut Sanders, lebih 1 juta penduduk di Gaza berisiko mengalami kebuluran atas tindakan pentadbiran Biden. Tegas beliau, Amerika Syarikat serta negara-negara lain sepatutnya tidak membiarkan penduduk Gaza menderita kerana tindakan segelintir individu yang didakwa. Kesatuan mewakili kru kabin penerbangan Alaska dan United Airlines mahu syarikat Boeing membayar pempasan. Ia susulan ramai pekerja kehilangan pendapatan selepas arahan pemberhentian sementara operasi pesawat Boeing 737 MAX 9 dikeluarkan. Arahan dikeluarkan selepas penerbangan Alaska Airlines melakukan pendaratan cemas berikutan isu tekanan kabin. Alaska Airlines memulakan semula operasi penerbangannya selepas prosedur pemeriksaan selesai. United Airlines juga dijangka berbuat sedemikian. Di Mexico, 19 orang maut dalam kemalangan melibatkan bas penumpang 2 tingkat dan trailer di lebuhraya Mazatlan, Culiacan di utara negara itu. Bas itu terbakar akibat impak kemalangan dan mayat mangsa yang rentung sukar dikenal pasti, malah proses untuk mengesahkan identiti mangsa akan mengambil masa. Bas itu dalam perjalanan antara Guadalajara dan La Mochis apabila kemalangan berlaku. Ketika ini, punca nahas itu masih dalam siasatan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, dekat perpaduan, penuhi harapan.